Salam bahagia. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, tanggal 12 Mei iaitu hari ini merupakan hari yang cukup istimewa buat wira dan juga wirawati negara yang terdiri dalam di kalangan para jururawat, terutamanya yang bertungkus lumus menghadapi ancaman penularan wabak COVID-19 pada masa ini. Dan tentunya lah sesuai dengan tema Hari Jururawat Sedunia 2020, A Voice to Lead, Nursing the World to Health. Stigma masyarakat bahawa tugas jururawat tidak sepenting doktor perlulah dikikis kerana tanpa mereka tidak lengkaplah sesebuah institusi perubatan itu. Jadi kami di Bernama TV ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia. Baiklah tetamu dan juga topik yang kita pilih hari ini. Topiknya ialah cabaran serta pencapaian industri sawit melalui penyelidikan dan pembangunan. Dan tetamu yang sudah pun ada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir, iaitu Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB. Jadi Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Macam mana kita boleh terlepas ni Doktor? Baru pertama kali dapat bersama kami di Ruang Bicara. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada pihak Bernama yang menjemput saya untuk berkongsi pengalaman dan juga sejarah 20 tahun MPOB dan sumbangannya pada negara dan juga dengan PKP dan COVID-19 yang kita bicarakan. Betul, itu yang akan kita sentuh nanti. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah, kami juga memberi ruang dan peluang sebenarnya kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan topik yang kita pilih hari ini. Jadi jangan lupa dua talian itu telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Dan seperti biasa jugalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, macam Doktor sentuh tadilah, 1 hari bulan Mei yang lalu genap 20 tahun sebenarnya penubuhan Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB. Tetapi saya percaya ramai di luar sana yang mungkin kurang mengetahui tentang penglibatan dan juga sebenarnya tujuan penubuhan MPOB itu sendiri, Doktor. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga selamat jalani puasa. Ya. Pada semua muslimin dan muslimat lah. Dan juga selamat Hari Jururawat Sedunia pada frontliners kita. Yes. Yang really fighting for the country untuk membantu negara dalam menghadapi wabak COVID-19. Dan balik kepada MPOB. Alhamdulillah pada 1 Mei lepas, seperti mana disebut tadi, kami telah mencapai usia 20 tahun penubuhan MPOB. Dan sebelum ini MPOB atau Lembaga Minyak Sawit Malaysia adalah dua organisasi yang berbeza pada sebelum 1 Mei 2020 dengan wujudnya dua organisasi. Yang pertama dipanggil Institut Penyelidikan Minyak Sawit Malaysia ataupun PORIM, Palm Oil Research Institute, yang ditubuhkan pada tahun 1979 dan Lembaga Pelesenan dan Pendaftaran Minyak Sawit atau PORLA yang ditubuhkan pada 1977. Dua organisasi ini mempunyai peranan masing-masing. PORIM yang memberi penumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan R&D dan PORLA mengawal selia industri sawit dengan melihat kepada aspek pelesenan dan penguatkuasaan. Dan dua entiti ini telah digabungkan pada 1 Mei 2020 oleh kerajaan pada waktu itu untuk disatukan supaya melihat kepada masa depan industri itu agar lebih cemerlang. Sebelum ini kedua-duanya berbeza, mempunyai organisasi yang berbeza. Bila penggabungan itu telah menyebabkan pada waktu itu strategi kerajaan menggabungkan MPOB ini, menggabungkan PORIM dan PORLA supaya kedua-dua peranan tadi
R&D, penyelidikan dan juga penguatkuasaan, penguasaan dapat disatukan. Kerana mau tak mau penyelidikan tetap akan dikaitkan juga dengan penguatkuasaan di masa akan datang. Dan apa yang kita lihat tujuannya, walaupun menampak bertambah dari segi saiz organisasi, bertambah beban tugas ketua pengarahnya pada waktu itu, dan tapi yang paling penting ialah kewujudan MPOB ini akan menyebabkan industri sawit itu dapat dikenalikan dengan lebih cekap dan lebih mantap dan berkesan, kerana kesemuanya berada di bawah satu bumbung. Dan untuk makluman juga, MPOB kini adalah sebuah agensi lah di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi atau ringkasannya MPIC. Dan of course tanggungjawab kami adalah memaju industri sawit. Kami juga terlibat dalam merancang strategi untuk bagaimana memajukan terus industri sawit ini agar terus mampan dan berdaya saing di masa akan datang. Setelah 20 tahun, ini satu jangka masa yang bagi saya cukup panjang sebenarnya, Doktor, ya. Dan kita faham tentang peranan ataupun kedudukan industri sawit di negara kita sekarang ini. Dan baru-baru ini pun industri ini juga terpaksa menghadapi pelbagai cabaran, terutamanya daripada negara-negara Eropah dan sebagainya. Jadi apakah mungkin Doktor boleh menjelaskan apakah sebenarnya masa depan industri sawit itu sendiri sebenarnya mempunyai sesuatu yang cukup cerah dan juga cukup menarik sebenarnya, Doktor? InsyaAllah, sebenarnya industri sawit ini memang telah, untuk makluman, pada tahun ini industri sawit telah wujud selama 103 tahun. Di mana permulaan penanaman secara komersial berlaku di ladang Tanah Meran di Kuala Selangor bermula 1917. Kita tak tahu tarikh keramat bila bermulanya, tapi tahun kita pasti 1917. Dan pada tahun ini kita menyambut 103 tahun. Dan ini satu tempoh yang cukup panjang mematangkan kita, dan kita sebenarnya meneraju industri sawit. Walaupun dari segi komersialnya dimulakan di Indonesia, tapi dari segi perkembangan teknologi, kemajuan dari segi pengeksportan dan keseluruhan inovasi dalam bidang sawit ini dipelopori oleh Malaysia. Dan kita melihat kepada industri ini sebagai satu yang perlu untuk jangka masa panjang. Walaupun cabaran yang kita hadapi agak besar, kita sekarang ini kedudukan kita kedua selepas Indonesia. Kerana mereka punya negara yang lebih besar, dari segi pengeluaran yang lebih banyak, tanah yang luas dan sebagainya. Kita mempunyai kelebihan dari segi teknologi dan dari segi pencapaian dan pengalaman, dan dari segi perundangan, dari segi pelesenan, penguatkuasaan. Kita cukup sistematik. Di Indonesia mereka tidak ada sistem seperti mana di Malaysia. Jadi di keseluruhan industri kita ni dikawal oleh 25 jenis lesen daripada mula ditanam sehingga ekspor. Bila Doktor sentuh tentang kelebihan teknologi, ini juga merupakan satu aspek yang barangkali penting sebenarnya untuk kita war-warkan. Apa yang dimaksudkan dengan kelebihan teknologi itu bila kita kaitkan dengan industri sawit sekarang ini, Dok? Dari segi industri sawit untuk maju, kalau kita melihat hanya dari segi penghasilan, kita ambil cara basic, cara asas, tanam, tuai, proses minyak dan jual. Negara-negara lain pun dapat melaksanakan benda yang sama. Negara Afrika pun dapat. Tapi apa yang penting adalah bila kita meletakkan teknologi sebagai asas untuk kita bergerak ke hadapan, untuk kita memajukan industri kita, kita akan menghasilkan teknologi yang mana meningkatkan hasil. Contohnya, kita menghasilkan benih-benih yang mempunyai hasil yang tinggi. Kita menghasilkan teknologi memudahkan penuaian buah, pembajaan supaya hasil lebih tinggi, dan pelbagai teknologi yang kita hasilkan agar mana dengan keluasan tanah yang sama, hasil lebih banyak dapat diperolehi. Itu sebagai contoh kelebihan teknologi. Begitu juga dari segi penghilangan. Kalau kilang cara biasa mungkin hasilnya sebanyak A. Tapi kalau mana kita memperbaiki atau kita mempertingkatkan teknologi di kilang, hasil dapat dipertingkatkan. Kalau sebelum ini mungkin kadar perahan 19%, mungkin kita dapat tingkatkan sehingga 20, 22, 23%. Jadi ini antara peranan teknologi lah. Dan begitu juga teknologi juga penting untuk kita menilai tambah.
Kalau sekarang ni minyak sawit hanya digunakan untuk masak, bila mana kita memperkenalkan teknologi, kita mencari kegunaan baru untuk minyak sawit. Daripada hanya kita bikin untuk makanan, kita bawa kepada bukan makanan. Kita hasilkan produk-produk makanan yang pelbagai. Kita juga menghasilkan bukan makanan seperti sabun, oleokimia, mungkin dari segi kosmetik dan sebagainya. Ini semua adalah fungsi baru, peranan baru dengan nilai yang lebih tinggi yang dapat kita berikan kepada minyak sawit tadi. Ini antara peranan teknologi di mana kita dapat menghasilkan teknologi baru untuk menghasilkan produk-produk baru supaya memberi nilai tambah. Dan ini menyebabkan industri sawit akan sentiasa maju ke depan berbanding dengan kalau kita lihat Indonesia, penghasilannya lebih baik. Jadi kalau kita tidak kehadapan dari teknologi, kita mungkin akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Okey, cuba saya nak dapatkan sedikit pencerahan daripada doktor sendiri sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, terutama kita nak kaitkan dengan industri sawit dan juga COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Kempen memburukkan industri ini di luar negara, terutamanya di kalangan negara-negara EU sebagai satu contoh. Apa isu yang mereka gunakan untuk memberi tekanan kepada industri sawit kita ini sebenarnya, Dok? Kalau kita tengok sejarahnya lah, tahun 80-an dulu, kita berhadapan dengan isu di mana sawit dianggap sebagai pencabar kepada soya, minyak soya. Jadi pada waktu itu NGO dan juga apa dipanggil Soybean Association, American Soybean Association memulakan lobby mengatakan minyak sawit kita tidak baik dari segi kesihatan kerana mengandungi minyak sawit yang tepu. Dan itu dikempen secara besar-besaran. Kita terpaksa membuat kajian bukan sahaja di Malaysia tapi di luar negara, termasuk di US sendiri, untuk membuktikan sebenarnya tidak ada masalah dengan, malahan minyak sawit kita peranannya sama seperti mana minyak zaitun, di mana dia tidak akan menyebabkan peningkatan kolesterol dan sebagainya. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, mereka ingin pertahankan soya, minyak soya. Jadi apa yang berlaku sekarang, soya dah tinggal jauh ke belakang. Jadi apa yang kita lihat sekarang di Eropah sekarang ni, mereka memberi penumpuan kepada biodiesel khususnya yang banyak diperkatakan sekarang, kerana biodiesel digunakan supaya kenderaan dapat menggunakan diesel berasaskan bio, di mana kurang pencemaran pada alam sekitar. Jadi mereka juga ingin bersama terlibat dalam membantu mengurangkan kesan pada alam sekitar. Walau bagaimanapun, minyak sawit kita mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan minyak bunga matahari, minyak biji jarak atau rapeseed yang dihasilkan di Eropah. Kerana pertama, minyak sawit lebih murah. Kedua, dari segi kajian teknikal menunjukkan bahawa penggunaan minyak sawit untuk digunakan sebagai diesel jauh lebih berkesan berbandingkan dengan minyak mereka. Jadi kita ada mempunyai banyak kelebihan. Bila mana kerajaan juga memberi subsidi di sana untuk penggunaan biodiesel. So mereka merasakan bila mana mereka terpaksa memberi subsidi kepada minyak yang bukan daripada negara mereka, dan produk-produk minyak mereka sendiri mempunyai kekurangan dan akan ketinggalan bila mana minyak sawit dapat mengatasi semudah-mudahnya mengambil alih pasaran di sana. Jadi mereka memulakan lobby. Sebenarnya apa yang berlaku adalah lebih kepada serangan untuk mempertahankan produk mereka. Alasan yang digunakan tentang alam sekitar, penyahutanan, kita tebang hutan. Kita masih ada hampir 55% daripada hutan kita masih kekal sebagai hutan. Kalau kita pergi ke Europe, saya berada di UK dalam beberapa bulan lepas. Ada NGO yang memsoalkan saya. Saya kata di Malaysia kita ada 55%. Di United Kingdom anda hanya ada 10% kawasan hutan. Apa yang dibanggakan? Sekurang kita masih komit apa yang dijanjikan oleh negara ketika mana Convention Rio tahun 1992 tentang alam sekitar, di mana yang hormat Tun ketika itu Perdana Menteri mengatakan bahawa Malaysia akan komited mempertahankan sekurang-kurang 50% daripada hutan kita, dan kita sehingga hari ini kita dapat mengekalkan lebih. Kalau kita mengambil kira pokok sawit dan pokok getah sebagai pokok hutan,
maka hutang kita lebih kurang 70%. Betul. Kita tolak sawit, kita tolak Ya. getah, kita masih ada lebih kurang 54 ke 55% hutan kita masih kekal. Yang mana rata-rata di Eropah, kebanyakan negara mereka mempunyai hutan yang jauh lebih rendah daripada itu. Kebanyakannya mungkin dalam 10 hingga 30%. Reaksi doktor sendirilah sebelum kita berehat, dok, ya. Apakah dengan alasan-alasan yang doktor sebut tadi, kita berjaya sebenarnya untuk to counter the allegations made by the European countries lah, bila kita bercakap tentang industri sawit ini. Jadi apakah sekarang ini reaksi daripada negara-negara yang sebelum ini mungkin melihat kita sebagai satu ancaman kepada mereka sudah mula boleh menerima apa yang kita perjelaskan itu? Di peringkat saya rasa kalau di peringkat ahli parlimen, di peringkat negara, di peringkat pembuat dasar, saya yakin mereka mengetahui apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat adalah benda yang terbaik. Apa yang kita buat adalah benda betul, dan kita juga bersungguh menghasilkan minyak sawit secara mampan. Apa yang berlaku ialah kekuatan NGO, lobby di sana memang kuat, dan NGO di sana memberikan imej yang negatif kepada penduduk mereka, di mana kerajaan terpaksa, kalau kita lihat keputusan pilihan raya EU yang baru lepas tahun lepas, memang majoriti daripada parti yang menang adalah parti berhaluan hijau ataupun yang lebih kepada alam sekitar. Jadi kita ni dianggap sebagai tidak mesra alam, tidak mesra pada alam sekitar, menyebabkan lobby di sana mengatakan untuk kerajaan mereka perlu menolak minyak sawit kerana kita tidak mesra kepada alam sekitar, kita menyerah hutan dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku di sana, lobby oleh NGO ni terlalu kuat, menyebabkan dan mereka juga dibayar bukan percuma oleh pengeluar-keluar tertentu, yang menyebabkan tekanan yang teruk diberikan kepada kerajaan. Itu menyebabkan sentiasa ada sahaja undang-undang atau peraturan baru yang dikuatkuasakan di sana supaya sawit sentiasa akan menghadapi masalah untuk menembusi pasaran di sana. Okey, doktor, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Jadi kesempatan yang boleh doktor gunakan untuk relax buat seketika, boleh minum air yang kami hidangkan ni. Dan kepada anda, dua talian itu telah pun kami buka kepada anda di 0320 594624, 0320 594625, kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan saya dan tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Masih lagi bercakap tentang topik cabaran serta pencapaian industri sawit melalui penyelidikan dan pembangunan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa yang berbahagia, Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir, iaitu Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB. Baik, ini hakikatnya hakiki sebenarnya, Doktor. Ya, kita menghadapi satu situasi yang begitu mengancam sekali lah. Serangan wabak COVID-19 adalah sesuatu yang tidak kita jangkakan, dan ianya telah pun memberi kesan di pelbagai sektor industri di Malaysia. Bagi industri minyak sawit negara sendiri, serangan COVID-19 dan kemudian terpaksa pula menghadapi apa yang kita panggil sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Apakah impak kepada industri sawit di negara kita? Memang ketika mana kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang pertama bermula 18 Mac yang lepas, di peringkat awal sebenarnya industri sawit tidak termasuk dalam kategori industri yang dianggap penting lah. Walau bagaimanapun kecekapan pihak yang berhormat Menteri dan juga berurusan terus dengan pihak MITI dan juga Kementerian Kesihatan telah merayu supaya industri sawit dan juga getah diberi keutamaan untuk beroperasi, di mana kedua-duanya penting. Kalau industri sawit kerana kita menyediakan minyak untuk makanan, untuk kegunaan harian dan sebagainya, dan begitu juga dari segi macam minyak isi rong juga digunakan untuk menghasilkan sabun dan sebagainya. Ini semua adalah keperluan untuk menghadapi COVID. Begitu juga industri getah.
seperti mana kita tahu sarung tangan diperlukan untuk urusan keselamatan untuk perlindungan diri. Dan peringkat awal lagi pada hari pertama lagi 18 hari bulan Mac lagi, industri sawit dan getah telah diberi kelulusan untuk beroperasi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kerana diberi. Memang pada 18 Mac adalah isu sikit di mana ada yang masih tak pasti boleh operasi ke tidak. Jadi bermula 19-20 Mac keseluruhan operasi dari segi ladang, penghasilan buah, kilang proses dan kilang penapisan semuanya beroperasi. Dan MPOB pun telah mengeluarkan surat pada waktu itu memaklumkan kepada semua persatuan-persatuan yang ada bahawa mereka dibenarkan beroperasi dan mengikut SOP yang disediakan. Jadi pihak pada waktu itu kami memberi beberapa SOP di mana kepada semua pihak supaya mereka mengikuti SOP. SOP yang kita kerjakan SOP yang biasalah seperti penjarakan sosial, pengesanan suhu, kemudian penggunaan sarung tangan atau sarung muka dalam keadaan yang tertentu. Dan juga elakkan dan berkumpul, makan bersama-sama. Semua SOP ini kita keluarkan kepada semua pemain industri supaya operasi sawit tidak memberikan kesan kepada sebarang isu COVID lah. Kita sedar pada lebih kurang dalam pertengahan atau penghujung bulan 3 di Sabah ada kes penularan COVID di beberapa ladang dan kerajaan negeri telah mengarahkan asalnya 3 daerah kemudian berkembang kepada 6 daerah tidak dibenarkan operasi kerana ada kes COVID. Dan pada 10 April akhirnya kerajaan memberi kelonggaran kepada industri di Sabah untuk beroperasi kecuali ladang-ladang ataupun kilang yang ada kes COVID mereka tidak dibenarkan operasi lah sehingga masalah itu diselesaikan. Dan peringkat awal memang kita ada masalah sedikit dan antara cabaran kita hadapi pada waktu itu ialah industri sokongan seperti industri pengangkutan, kemudian membuat analisis untuk minyak dan beberapa industri tertentu yang mana perlu. Kalau kita hasilkan kilang untuk menjalankan operasi, dia perlu ada mekanik untuk repair alat ataupun mesin yang rosak. Begitu juga mereka memerlukan pihak yang datang untuk membuat inspection dan sebagainya. Jadi industri sokongan ini tidak diberikan kelulusan. Jadi pada waktu itu kita MPOB bersama dengan pihak kementerian dan juga kami berurusan banyak dengan pihak MITI untuk mendapat kelulusan. Alhamdulillah banyak industri sokongan, syarikat-syarikat sokongan ini telah mendapat kelulusan daripada pihak MITI untuk beroperasi. Bila mana kita akui tanpa mereka beroperasi, operasi yang dibenarkan akan terjejas. Dan saya rasa itu juga mungkin fasa pembelajaran yang kita hadapi. Bila kita laksanakan PKP, kita mungkin tidak perasan bahawa ada banyak industri sokongan yang memerlukan kelulusan. Dan Alhamdulillah kita dapati selepas daripada dibenarkan, dan kita akui sebenarnya industri sawit tidak terlalu banyak terkesan akibat daripada COVID-19 tadi, di mana sebab operasi dibenarkan dan juga kerjasama yang diberikan oleh pemain industri cuba mematuhi sebaik mungkin SOP yang dibenarkan. Itu menyebabkan sebenarnya tidak banyak kesanlah kepada di dalam negara. Kita dapati tak banyak kesanlah kepada industri sawit. Okey, kita difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini yang mungkin ingin berkongsi sesuatu. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum. Saya Kawidah ahli panel yang berbahagia, Doktor. Waalaikumsalam. Soalan saya pertama, Melayu lah. Penawaran dan permintaan apa harga kelapa sawit lah. Okay. Kita tengok kita punya rakan dagang kan. Iaitu India, China dan Indonesia, China dan lain-lain negara. Okay. Kenapa kita punya harga kelapa sawit ada naik turun? Kita tadi tengok Doktor kata tadi kan. Kata kita ada cabaran daripada minyak soya lah. Macam mana tadi soalan yang saya tanya tu, rakan dagang kita ada penawaran dia, harga ada turun naik. Okey, yang kedua, kita harap tadi Doktor kata kan 55% kan kita dilepaskan kawasan untuk tanaman kelapa sawit. Tetapi kita tahu satu masa hadapan ladang kelapa sawit ni akan susut lah. Kita minta pihak berkuasa tempatan ada lokit dalam kawasan perancangan tu khas untuk tanaman kelapa sawit ataupun bubuh dalam hak milik kan, supaya
tanaman kelapa sawit ini tidak dibangunkan untuk projek pembangunan negeri. Seperti apa perumahan, perdagangan dan industri. Kemudian kita tengok harga minyak yang ketiga mengenai harga minyak kelapa sawit di pasaran. Kita tengok kita punya stok banyak. Dia naik 18.26%. Tapi kenapa di pasaran harga minyak sawit turun, tetapi minyak kelapa sawit di kawasan tempatan kita jual tinggi, dia tak turun. Kemudian saya nak tahu yang keempat dia punya future pendidikan. Ada selain daripada yang kita doktor sebut tadi kan, kita nak buat yang lain-lain pendidikan kan. Ada kita punya future dan lain pada yang lain supaya kita ada banyak saintis kan. Daripada keluar daripada UU tempatan, ada overseas yang kerja dengan MPOP, dia ada mesti dia ada edit baru. Sekian terima kasih. Kita minta yang bagi Dr. Jawad bagi ulasan dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Banyak soalan. Ada 4 persoalan yang dibagikan jadi respon daripada doktor lah untuk menjawab persoalan besar. Pada Cik Ridwan daripada Pulau Pinang. Okey, yang pertama berkenaan dengan harga permintaan dan penawaran. Ini memang kerja orang ekonomi lah. Saya latar belakang saya kira pengajian saya dari segi bioteknologi, lebih kepada sains. Tapi walau bagaimanapun ekonomi ini suatu yang saya minat lah. Apa yang kita dapati sebenarnya memang permintaan dan penawaran memang banyak mengaruhi harga lah. Apatah lagi dalam keadaan wabak COVID sekarang ni, banyak faktor-faktor lain juga diambil kira. Seperti mana disebut tadi, memanglah dari segi India dan China memang menghadapi cabaran, bukan setakat India dan China saja, malahan seluruh dunia. Kita berhadapan masalah untuk mengeksport. Alhamdulillah, kalau kita lihat laporan yang kita keluarkan pada hari ini, memang ekspor sawit masih terus meningkat berbanding dengan bulan sebelum ini. Apa yang penting ialah sebenarnya kita akui bahawa dalam waktu sekarang ni memang disebabkan oleh PKP yang berlaku dan orang kata lockdown. Jadi untuk minyak sawit kita sampai ke negara-negara pembeli, mereka juga akan mengawal dulu. Bila sampai, mereka juga ada syarat-syarat yang perlu dikenakan untuk pastikan pekerja yang datang mesti sihat, perlu dapat sijil dan sebagainya, mengatakan mereka tidak ada bukan pembawa atau bukan suspek COVID. Dan setelah minyak sampai, baru digunakan. Dan di industri di negara-negara tertentu, contoh di Eropah sekarang ni, saya rasakan selepas United States atau Amerika Syarikat, hampir semua negara-negara Eropah sekarang ni menghadapi masalah COVID yang begitu serius. Dan di sana juga, kalau minyak sawit kita sampai pun, industri dia mungkin juga tidak berfungsi, tidak dapat menjalankan, beroperasi. Jadi minyak sawit yang sampai mungkin tak dapat diproses dan juga diterusnya diedarkan. Jadi ini cabaran yang berlaku di seluruh dunia. Jadi ini memang secara tak langsung akan menjejaskan ekspor. Dan seterusnya juga akan menyebabkan penurunan harga lah. Seperti mana kita akui pada peringkat awal tahun hari itu, harga kita mencecah lebih kurang 3,100 dan sekarang ni lebih kurang hanyalah 2,000 sahaja. Jadi penurunannya agak tinggi. Ini bukan setakat berlaku kepada minyak sawit lah, tapi juga berlaku pada minyak-minyak lain. Apa yang kita perlu tahu, bahawa harga sawit juga dipengaruhi oleh harga minyak-minyak lain. Jadi bila mana berlaku pengurangan, harga minyak soya, minyak kacang, minyak bunga matahari sebagainya akan turun. Dia memang orang kata trend dia sama. Dan begitu juga trend harga minyak petroleum juga akan mempengaruhi. Kerana banyak faktor-faktor juga akan mempengaruhi harga. Dan dalam keadaan sekarang ni, dengan keadaan suasana COVID yang ada di seluruh dunia ni, memang hampir setiap produk minyak yang dihasilkan memang terjejas lah. Okey. Soalan yang kedua tu ialah tentang ini tanaman kelapa sawit lah. Beliau menyatakan kebimbangan lah, mungkin akan sampai satu ketika di mana tanah untuk penanaman kelapa sawit itu semakin berkurangan, kerana pembinaan industri, perumahan dan sebagainya. Komen. Okey. Memang kita akui memang perkara ini berlaku. Apa yang berlaku sebenarnya banyak juga. Apa yang berlaku sekarang ni, kita ada lebih kurang 5.9 juta hektar tanaman sawit yang berlesen. Kalau yang sebenarnya mungkin lebih daripada itu, sebab kalau kawasan bila ditanam sawit sebelum
mereka menghasilkan buah sebelum berhasil memang penanam tidak akan mendapatkan lesen. Jadi maklumat itu tidak ada pada kami. Apa yang dikhawatiri ialah mungkin sebahagian daripada ladang telah ditukarkan kepada industri dan sebagainya. Ini adalah di luar kawalan kami. Cuma apa yang penting diketahui sekarang ialah banyak juga sebenarnya pegembung kecil, ramai pegembung kecil kita yang telah convert mungkin daripada getah kepada sawit, padi kepada sawit dan tanaman-tanaman lain kepada sawit. Dan ini merupakan satu cabaran pada kami dan kami bekerjasama dengan pihak Jabat Tanah di seluruh negara kerana untuk persijilan MSPO, kita sedang menjalankan persijilan MSPO, syarat dikenakan ladang ataupun tanah mestilah tanah disyaratkan kepada sawit. Jadi selepas ini apa yang berlaku, keseluruhan tanah yang telah ditanam dengan sawit perlu ditukarkan syarat daripada mungkin getah atau pertanian atau sebagainya kepada sawit. Baru ladang tersebut dapat dipersijilkan. Jadi indirectly secara tak langsung keseluruhan ladang yang ada akan dikategorikan ataupun didaftarkan untuk tujuan sawit lah. Dari segi penukaran hak milik kepada selain daripada sawit di luar kawalan kami lah. Itu mungkin pihak kerajaan negeri atau kuasa tempatan boleh mengenakan syarat tersebut lah. Okey, soalan yang ketiga tu sudah pun kita sebut sebenarnya tentang harga di pasaran. Tapi yang keempat itu mungkin ada kaitan jugalah dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini, iaitu dari segi aspek penyelidikan the future lah. Dan semasa berlakunya COVID-19 ini pun MPOB sebenarnya dari segi penyelidikan telah pun come up with something yang cukup menarik sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Silakan doktor. Okey, dari segi penyelidikan yang kita jalankan, pertamanya saya ingin menyatakan bahawa tujuan utama ataupun strategi ataupun mandat utama MPOB adalah untuk menjalankan penyelidikan dan kita menjalankan penyelidikan untuk keseluruhan rangkaian daripada penanaman sehingga pengeksport, keseluruhan ataupun rantaian tersebut. Dan strategi penyelidikan di MPOB kita bertumpu pada 3 strategi, iaitu serampang 3 mata lah. Pertama ialah strategi pendapatan tinggi. Kajian utama kita ialah bagaimana boleh kita meningkatkan hasil lah dari segi bahan tanaman, dari segi agronominya, dari segi kejuruteraan ladang, dari segi integrasi. Selain daripada tanam sawit, kita tanam juga tanam kontan dan sebagainya lah. Dan begitu juga dari segi kedua ialah strategi pembangunan mampan. Penanaman sawit juga perlu kita laksanakan secara mampan supaya tidak ada kesan kepada alam sekitar, tidak ada kesan negatif kepada manusia dalam masa kita mengejar kemajuan ekonomi lah. Dan yang ketiga adalah strategi meningkatkan ataupun tambah nilai. Inilah maksudnya kita pergi pada kajian hiliran, industri hiliran di mana kita meningkatkan nilai tambah. Seperti saya sebut di awal tadi, daripada hanya menghasilkan minyak masak, sekarang kita hasilkan minyak-minyak atau produk-produk yang bernilai tinggi berasaskan sawit. Dan untuk makluman juga di MPOB kita ada hampir 400 penyelidik yang terlibat dalam industri sawit daripada pelbagai bidang. Kita menjalankan penyelidikan selaras dengan kehendak industri. Apa yang penting untuk kita memastikan apa yang kajian kita buat adalah diperlukan industri. Setiap projek yang diluluskan di MPOB perlulah mendapat kelulusan daripada ahli penasihat program ataupun Program Advisory Committee atau ringkasannya PAC. Yang kita bertemu setiap tahun pada bulan April, dan ini diwakili pakarnya adalah wakil industri yang tahu tentang keperluan industri dan juga saintis tempatan dan juga luar negara yang hadir. Macam pada tahun lepas kita ada 65 orang keseluruhannya yang akan melihat keseluruhan projek yang kita jalankan. Setiap projek baru yang kita ingin laksanakan akan dinilai oleh mereka melihat dari segi keperluan industri dan juga dari segi saintifiknya. Mereka memastikan projek-projek yang kita laksanakan adalah betul dan tepat seperti mana yang dikehendaki lah. Dan sekiranya projek-projek yang ingin dilaksanakan tidak seperti yang dikehendaki oleh industri, maka projek-projek ini akan ditolak. Jadi itu yang menyebabkan kita memastikan semua kajian kita nak laksanakan adalah memenuhi kehendak industri lah. Dan begitu juga kita juga terus sentiasa mengadakan libat urus ataupun wacana dengan pihak persatuan-persatuan industri sawit. Pada setiap tahun kita berjumpa mereka dan kita akan bincang dengan mereka
isu-isu yang dihadapi dan mereka juga akan menyatakan okey kami perlukan kajian ini, kami perlukan kajian ini atau ini isu yang kami hadapi, bagaimana boleh MPOB membantu. Antara kajian yang telah pun diterima oleh pihak industri sendiri, mungkin ada contoh-contoh yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita doktor. Okey. Dari segi pencapaian, untuk makluman kita telah di MPOB kita telah menghasilkan lebih 600 teknologi. To be specific lah, khususnya 667 teknologi telah kita hasilkan. Daripada 600 tadi itu, 30% daripada teknologi yang kita hasilkan dan kita tawarkan kepada industri telah pun dikomersialkan ataupun telah diambil oleh pihak industri untuk dikomersialkan. Dan ini telah memberi pendapatan dengan nilai pasaran lebih kurang 3 bilion ringgit lah. Antara teknologi yang kita hasilkan yang telah digunakan pakai oleh industri ialah kita ambil dari huluan dari segi peringkat upstream, bahan tanaman. MPOB telah menghasilkan 13 jenis bahan tanaman, kita panggil PS1 hingga PS13, yang mana dia mempunyai ciri-ciri tertentu seperti ada pokok yang pendek, hasilnya tinggi. Kita ada juga pokok sawit yang mempunyai kandungan vitamin A atau vitamin E yang tinggi. Kita juga ada pokok sawit yang mana mempunyai tangkai yang panjang untuk memudahkan penuaian dan sebagainya. Ini antara contoh-contoh bahan tanaman yang telah kita hasilkan dan telah pun diambil oleh industri lah. Kedua ialah kita buat kajian dari segi kultur tisu ataupun klon. Klon didapati boleh meningkatkan hasil minyak lebih kurang 30% daripada biasa. Dan ini juga satu teknologi yang telah pun diguna pakai dan ramai industri sekarang ni menggunakan teknologi yang sama dan mengeluarkan klon untuk ditanam. Dan kita juga di MPOB kita ada mengeluarkan baja. Kajian yang kita laksanakan selama puluhan tahun, kita buat pelbagai ujian, kita menghasilkan baja-baja, tentu kita panggil F1 hingga F6 lah. F1 to F6 untuk meningkatkan hasil. Dan ada juga baja yang kita hasilkan juga di mana selain daripada menyuburkan tanah, baja ini juga dapat menghalang ataupun mengurangkan jangkitan kulat yang berlaku di ladang lah. Ini antara contoh dari segi itu juga kita menghasilkan teknologi untuk mengawal serangga ulat bungkus. Kita laksanakan. Dan satu ini, yang mungkin menarik juga semasa berlakunya COVID-19 inilah saya difahamkan bahawa MPOB juga telah pun memperkenalkan ataupun melakukan kajian terhadap pencuci yang berasaskan minyak sawit. Jadi dikatakan ianya jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan minyak yang berasaskan alkohol. Jadi setakat mana berjayanya penyelidikan ini sebenarnya? Penyelidikan yang kita masukkan tadi ialah sebenarnya memang pertamanya memang dah ada dan apa yang penting ialah selama ini kebanyakan bahan pencuci diasaskan daripada minyak petroleum. Ini tidak begitu mesra alam. Apa yang kita laksanakan, kita telah menghasilkan banyak bahan pencuci termasuk kita panggil methyl acyl sulfonate yang mana boleh gunakan bahan pencuci dan ini dihasilkan daripada minyak sawit. Kita proses menjadikan bahan tersebut sebagai surfactant dan boleh digunakan sebagai bahan pencuci. Apa yang penting bahan pencuci tadi yang kita gunakan berdasarkan sawit tadi, termasuk dalam sabun, shampoo dan sebagainya, mempunyai peranan di mana lemak yang ada dalam sabun tadi atau bahan pencuci tadi dan pada kulit virus tadi pun ada lemak, maka bergabungan antara lemak daripada ini akan menyebabkan sel ataupun struktur virus tadi dapat dimusnahkan. Jadi cara tak langsung dapat mengatasi dan juga mengawal jangkitan kalau sekiranya adalah. Dan cuma saya ingin menjelaskan dari segi bahan pencuci berbanding dengan alkohol tadi, masing-masing ada peranan yang sama, mempunyai tujuan untuk mengawal ataupun sebagai menghalang daripada antivirus tadi ataupun menghalang daripada virus. Cuma untuk kegunaan di rumah, kegunaan domestik, kita galakkan hanya menggunakan sabun memadai. Kerana ia lebih selamat. Kita juga banyak viral cerita bila gunakan bahan berasaskan alkohol menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Dan ia juga tidak baik untuk kulit kita kerana mengeringkan kulit kita. Bahan berasaskan alkohol ni sesuai seperti mana hand sanitizer ni sesuai untuk bila mana untuk berada di luar, seperti kita nak bersihkan kawasan, bersihkan permukaan ataupun bila mana kita berada di luar rumah. Memang tak sesuai kita bawa sabun. Jadi macam kita mungkin
masuk kereta selepas kita isi minyak ataupun kita lepas keluar pasar, kita masuk kereta, kita guna hand sanitizer tadi untuk bersihkan tangan kita atau di mana saja yang kita perlukan. Masing-masing ada peranan yang sama, cuma saya rasa lebih kesesuaiannya kalau di rumah dan domestik kita gunakanlah sabun yang ada. Okey, doktor, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin sempat juga saya bertanyakan beberapa lagi persoalan yang mungkin menarik untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu kita, Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir, iaitu Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB ini. Baik, kita berehat buat kali terakhir. Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi kita tetap akan ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Linggam dari Melaka ada di talian kita sekarang ini. Halo Linggam. Selamat malam, Cik Rafi. Selamat malam. Sehat? Sehat. Okay, selamat malam kepada doktor. Selamat malam. Tapi soalan saya ni macam ni lah. Kelapa sawit ni adalah satu-satu jenis tanaman yang is a very unique thing. Daripada akar sampai dia punya ujung tu semua ada pergunaan dia. Betul. So this kelapa sawit ni boleh dikatakan satu-satunya pendapatan negara kita lah. Selepas getah. Dulu getah memang penting sebab bila ada synthetic rubber, getah telah jatuh. Jadi kita tambah pula tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit originally ni ditanam untuk penghiasan saja. Lepas tu dia dapat tahu. Okey, doktor, saya nak tanya satu. Biodiesel ni dulu 5% palm oil dan diesel. Tapi lepas tu dia kata dia upgrade kepada 10% biodiesel kelapa sawit dan biodiesel dicampur, diesel dicampur. Sudahkah ini saya tahu dalam dia sudah actually come out of it lah, dia punya tu. Adakah sedang digunakan? Itu saya nak. Lagi satu, sekarang Indonesia telah buka tanah lebih besar-besaran dan kelapa sawit dia akan menjadi satu persaing kepada negara kita. Pekerja-pekerjanya kebanyakan memetik buah ni adalah orang Indonesia. Tapi bila orang ni balik ke kampung dia untuk bekerja sana, jadi bagaimana, adakah kita sedia mengadakan budak-budak kita atau pekerja-pekerja kita untuk memetik buah? Itu saja. Sebab apa, saya tahu tak ada masa. I just like to just get these 2 points. Thank you very much. Thank you very much. Selamat malam. Selamat malam. Thank you Linggam dari Melaka. Persoalan yang menarik sebenarnya. Jadi sepantas-pantasnya daripada doktor. Terima kasih. Untuk maklumat Cik Linggam lah, dan juga para penonton. Sebenarnya memang kita telah melaksanakan B5 dan sebenarnya pada 1 November 2018 kerajaan telah mengumumkan penggunaan B10 dan sebenarnya bermula 1 Februari 2019 keseluruhan di seluruh negara. Diesel yang kita guna sekarang ni telah pun mengandungi 10% minyak sawit ataupun biodiesel sawit. Jadi B10 telah pun dilaksanakan secara seluruh negara dan bermula pada 1 Julai 2019. B7 telah dilaksanakan di seluruh negara untuk tujuan industri. Seperti minyak, genset dan sebagainya lah. Dan pada 1 Januari 2020 baru ni di Langkawi dan juga di Labuan penggunaan B20 sebenarnya telah pun dimulakan. Dan disebabkan oleh COVID-19 dan kawalan pergerakan, maka pelancaran B20 di seluruh negara ditangguhkan dahulu kerana isu COVID. Saya rasa alhamdulillah selepas selesai kita akan lancarkan B20 di berperingkat di Sarawak, di Sabah dan seluruhnya di seluruh negara. Jadi sebenarnya memang kita serius untuk ke arah penggunaan biodiesel ni lah. Seterusnya dari segi Indonesia ni, tenaga kerja memang sebenarnya ramai bergantung pada Indonesia dan buat masa ni saya nampak memang dengan pembukaan tanah di sana, ramai pekerja mereka yang datang dilatih oleh berlatih bekerja di sini, balik dan bekerja di sana sebagai pekerja mahir. Dan kita kehilangan pekerja mahir dan memang pekerja tempatan kita kurang berminat. Kami di peringkat MPOB
dan beberapa syarikat peladangan juga menyediakan kursus. Untuk kami di MPOB kita ada kursus operasi mekanisasi ladang KOMAL. Cara percuma kita bagi pada anak-anak muda, kita latih mereka dan mereka diajar untuk cara mengendalikan ataupun mengait buah sebagainya menggunakan alat jentera seperti cantas dan sebagainya, dan lebih 70% daripada lulusan KOMAL kami telah pun bekerja dengan industri sawit. Dan walau bagaimanapun memang industri sawit ini dianggap mempunyai image 3D. Dangerous, difficult dan dirty. Jadi menyebabkan kurang minat. Tapi saya yakinlah, saya harapkan lebih ramai pemuda-pemuda tempatan kita bersedia untuk tampil dan bekerja dalam industri. Kerana industri ini dapat membantu mereka sebenarnya untuk memberi pulangan yang lumayan sekiranya mereka gigih dalam industri ini. Okey, satu lagi aspek juga yang saya nak kongsi bersama dengan doktor lah. Tentang aktiviti tanam semula kelapa sawit itu, ada pelbagai pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa apakah ianya boleh dilakukan ataupun apakah sedang dilakukan. Kedudukan terkini sebenarnya itu untuk tujuan tanam semula ataupun tanam baru, khususnya tanam semula sawit, memang sebenarnya mereka boleh melaksanakan penanaman semula kerana operasi syarikat-syarikat pengeluar benih dan sebagainya telah pun dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya sejak bermulanya PKPB, dan aktiviti ini juga tidak termasuk dalam aktiviti yang tidak dibenarkan. Jadi sebenarnya ia adalah sebahagian daripada operasi biasa syarikat peladangan. Jadi sama ada pekebun kecil ataupun syarikat peladangan yang ingin menjalankan operasi tanam semula, mereka dibenarkan dan mereka digalakkan melaksanakan penanaman semula tersebut. Okey, saya difahamkan pada 7 hari bulan Julai nanti akan diadakan satu seminar yang dipanggil sebagai seminar pemindahan teknologi. Apa sebenarnya yang akan berlangsung semasa seminar ini? Apa tujuan seminar ini sebenarnya? Okay. Terima kasih. Sebenarnya memang seminar pemindahan teknologi ataupun kita panggil transfer of teknologi atau ringkasnya TOT yang kita laksanakan saban tahun, dari sama ada bulan 7 Jun ataupun Julai. Dulu lebih pada bulan Jun, kemudian bila berubah waktu Ramadan dan puasa kita tukar ke Julai, dan memang setiap tahun kita laksanakan, dan pada tahun ini juga kita akan terus melaksanakan seminar pemindahan teknologi tadi pada 7 Julai. Walau bagaimanapun melihat kepada suasana COVID-19 yang masih belum reda, dan juga dengan PKP yang ada, dan kita juga sebenarnya tidak berani untuk menjemput ramai-ramai datang ke MPOB. Jadi apa yang kita laksanakan pada kali ini, kita akan tetap menjalankan seminar tersebut. Kita akan menjemput Yang Berhormat Menteri untuk merasmikan seminar. Walau bagaimanapun seminar ini akan dijalankan secara webinar atau secara web, cara atas talian, di mana kita akan bagi maklumat pada website kita, pada laman sesawang kita, supaya mereka yang berminat untuk mengetahui teknologi yang akan diperkenalkan, mereka boleh melayari internet pada waktu tersebut untuk melihat cara perasmian dan juga seminar yang akan diisi dengan pengenalan kepada teknologi-teknologi yang akan kita perkenalkan pada tahun ini. Dan selepas itu akan ada pembentangan oleh pereka cipta teknologi yang ada, dan juga proses bagaimana mereka boleh mengambil teknologi yang akan dikomersialkan, dan juga peluang-peluang pelaburan yang ada dalam industri sawit juga akan dibentangkan. Jadi keseluruhannya akan dilaksanakan secara web, dan mereka juga boleh bertanya, dan selepas itu mereka boleh terus merujuk kepada laman sesawang MPOB untuk membuat temu janji untuk datang sendiri secara fizikal untuk berjumpa dengan pereka cipta untuk melihat kesesuaian teknologi tersebut untuk mereka ambil dan pasarkan. Jadi ini kali pertama yang kita melaksanakan cara maya, kerana kita mengelakkan pengumpulan ramai secara besar-besaran. Setiap tahun kita memang melaksanakan cara fizikal hadir di Bandar Baru Bangi, dan tahun lepas kehadirannya lebih 400 orang yang hadir. Jadi pada waktu ini, tahun ini memang kita akan laksanakan cara maya dan percuma. Mereka boleh melihat dari segi daripada internet, melihat bagaimana kita akan memperkenalkan teknologi-teknologi. Dan ianya terbuka juga kepada international punya partisipan. Yes. Hanya untuk keutamaan kita kepada warga Malaysia. Walaupun ada teknologi kita yang diambil oleh pihak luar, tapi kita memberi keutamaan kepada syarikat industri sawit dan juga
PKS ataupun usahawan tempatan untuk menceburi bagaimana boleh teknologi yang kita hasilkan dapat mereka manfaatkan. Kita juga memberi penekanan kepada industri kecil dan sederhana PKS supaya mereka merebut peluang. Kerana banyakkan teknologi yang kita hasilkan ni adalah mempunyai modal yang rendah, khususnya industri makanan berasaskan sawit dan sebagainya, boleh mereka ceburi dan kita akan membantu mereka bagaimana untuk menjalankan operasi mereka. Kita akan bagi juga bantuan teknikal. Okey. Tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Dr. Ahmad Parvez ya. Jadi ialah pandangan nasihat doktor, seruan doktor dan juga janji doktor sebenarnya. MPOB akan terus membantu mereka yang terlibat dalam industri sawit, tetapi mungkin doktor ada pesanan-pesanan yang ingin disampaikan terutamanya dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Bagi saya menyerulah kepada semua pemain industri sawit, daripada pekebun kecil, estate, pengilang dan juga pilang penapis, pengeksport, penjual buah dan sebagainya, semua yang berada dalam rangkaian industri sawit, saya meminta mereka dengan kebenaran dibenarkan beroperasi, patuhlah kepada semua saranan SOP yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Jagalah jarak sosial, elakkan berkumpul ramai-ramai dan sebagainya. Kita patuhi dan melaksanakan kerja kita cara terbaik, selamatkan diri kita dan juga kita patuhi semua SOP yang diperlukan. InsyaAllah saya yakin bahawa industri ini akan terus berkembang dan industri ini akan berada di Malaysia ini insyaAllah selama-lamanya. Dan itu kita harapkan pemain industri memberi sokongan untuk patuh kepada semua SOP yang kita keluarkan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ahmad Parvez kerana sudi bersama dengan kita dan secara peribadinya saya cukup selesa sebenarnya bersama dengan doktor dan mungkin di masa-masa yang akan datang doktor ya, kita duduk lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang banyak lagi perkara yang boleh kita sentuh bila kita bercakap tentang MPOB ini dan tentunya lah kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda yang bersama kami di ruang bicara ini dan insyaAllah seperti apa yang kami janji selalu ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.